tu terjual, kereta tu terjual, banyak pula orang datang bertanya, lah kenapa tak beritahu hari tu nak jual? Waktu kita nak jual, tak ada siapa pun yang nak beli. Orang tengok kita pakai baju cantik misalnya, kat mana beli ni? Kalau pergi kat tempat tu, tolonglah belikan sama untuk saya. Oh iya ke? Kita pun dah pergi satu tempat tu, kita pun tolong beli. Dah kita beli, tak ada pula orang yang nak bertanya. Hari tu banyak sangat orang nak bertanya. Jadi keadaannya begitu. Dunia ni kalau kita kejar, dia lari. Tapi kalau kita berpuas hati, kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mencari akhirat, dia datang sendiri kepada diri kita. Jadi kita bercakap hari ini persoalan azam baru dan hidup baru. Dalam kita membuat azam baru dan hidup baru ini, kita mesti tahu apa yang kita nak buat dalam hidup baru ni. Jangan sampai kita meletakkan satu impian yang ternyata tidak mampu kita lakukan. Ini kita boleh lihat contoh seorang sahabat. Suatu hari Rasulullah SAW, dia melalui seorang sahabat ni, dengar sahabat ni berdoa. Sahabat ni berdoa, ya Allah, janganlah kau siksa aku di akhirat. Ya Allah, kalau adalah dosa-dosa aku, kau siksalah aku siap-siap di dunia ni. Rasul dengar Nabi kata pada lelaki ni, tak kena cara berdoa tu. Tak betul. Kalau boleh yang kita minta jangan siksa langsung, bukan suruh minta siksa di dunia. Jadi Nabi ajar balik pemuda ni, doa kamu yang sebaiknya ialah kamu berdoa. Ya, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadilah di dunia pun baik, di akhirat pun baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi lagi seorang pemuda yang lain, nampak juga berdoa. Kali ni orang tu berazam, ya Allah ya Tuhanku, dia kata aku azam tahun ni. Aku nak sabar ya Allah. Bagilah aku ni jadi orang yang sabar. Rasul kata, kamu ni salah ni azam kamu ni. Salah kalau Rasulullah saya minta nak jadi orang sabar. Kamu tahu tak bila kamu minta pun pada Allah Subhanahu Wa Taala nak jadi orang sabar, ketika itu kamu akan diuji dengan ujian paling berat. Sepatutnya kamu bukan minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan aku orang sabar, tapi kamu kena minta, ya Allah, sejahterakanlah hidup aku ini. Maknanya Allah lebih tahu bagaimana nak mengatur kehidupan itu supaya menjadi sejahtera. Kalau kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala nak sabar, lagi banyak ujian, lagi banyak ujian. Allah nak tengok nak sabar aku tak nak sabar sungguh ni, sebab minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala nak sabar. Jadi dalam azam baru, hidup baru yang bakal kita tempuhi ini, biarlah kita tempuhi, kita ingat hidup ni tak lama sebenarnya. Jadi kalau boleh, kita jangan nak susah-susah hati. Jangan selalu nak fikir benda-benda yang jauh, duit tak ada pun susah hati. Tetapi ubatnya kalau kita redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, insya-Allah hati kita tenang. Yang hadis sebut, irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Redha dengan apa yang Allah bagi, kamulah manusia paling terkaya di atas muka bumi ini. Dan jangan juga kita lupa dalam kita mengatur hidup baru, azam baru ini, mesti kita pastikan bahawa tidak ada ruang-ruang kosong dalam hidup kita ni. Orang Islam ni tak boleh ada masa kosong. Sebab apabila ada masa kosong, akan ada benda lain yang masuk. Cantik sungguh Imam Syafi'i. Di dalam satu kata-katanya Imam Syafi'i berkata, iza lam tushghil nafsaka bil haqqi syagalatkal batil. Kalau kamu tidak pandai menyibukkan diri kamu dengan benda-benda yang baik, benda-benda yang batil itu akan datang ke dalam diri kamu. Sebab Imam Syafi'i suruh kita buat satu eksperimen. Kalau ada satu botol yang berisi air, apabila kita tuang air daripada botol ini, kita nampak macam botol ini kosong daripada air. Tetapi sebaik saja kosong daripada air, ada benda lain yang masuk dalam botol ini, iaitulah udara akan memenuhi ke dalam botol ini. Samalah juga dengan jiwa kita. Kalau misalnya kita tidak isi, kita tidak meletakkan dalam azam kita ini perkara-perkara yang bermanfaat kepada kita, bermakna kita telah membiarkan ruang itu kosong, yang mana ruang-ruang kosong ini akan menyebabkan kita kadang-kadang melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita melakukan. Dan kalau sekiranya kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi panduan kepada kita, fa iza faraghta fansab. Habis saja satu kerja,
sambung lagi satu kerja. Habis tercapai cita-cita kita yang satu, sambung lagi satu cita-cita yang lain. Beginilah cara manusia mengatur kehidupan dia. Beginilah azam kita ini yang sentiasa diperbaharui, bukan tahun demi tahun, tapi hari demi hari disemak semula. Pencapaian hari ini macam mana? Tak tercapai, maknanya besok apa benda yang perlu kita buat dan tambah lagi, supaya apa yang terlepas pada hari ini dapat kita buat kembali pada masa-masa yang terluang. Jadi saudara yang dirahmati Allah, jangan kita lupa dalam menjalani azam baru dan hidup baru ini, mengatur beberapa perkara yang penting, terutamanya melihat apakah di sana ada ruang-ruang kosong dalam kehidupan yang perlu kita isi, supaya tidak ada ruang kosong yang boleh diisi dengan perkara-perkara yang batil. Barulah hidup yang bakal kita hadapi, azam yang bakal kita penuhi insya-Allah pada tahun ini akan merupakan satu sistem hidup yang lebih baik daripada apa yang telah kita jalani pada tahun-tahun yang lepas. Tapi kalau kita tidak langsung mempunyai azam apa-apa, tak tahu pun yang kita membiarkan masa yang mengatur kehidupan kita, sesungguhnya kita adalah tergolong daripada manusia-manusia yang berada di dalam kerugian yang sangat-sangat besar. Semoga dengan renungan ini insya-Allah dapat sama-sama kita tilik dalam diri, muhasabah balik diri kita, perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk tahun ini dan apa yang tidak berkesempatan dilakukan pada tahun yang lepas, pencapaian-pencapaian yang baik yang insya-Allah kita yakini dapat kita lalui pada tahun yang akan datang, pada tahun ini sebagai satu tahun baru. Banyak perkara-perkara yang baik insya-Allah dapat sama-sama kita harungi. Sekadar itu dulu insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan, di waktu kita